Lagi ada satu disiplin ilmu dalam himpunan dewan ataupun kitab-kitab yang besar tidak ada lagi pada waktu itu. Tapi umat Islam sudah ada pada 3 kurun pertama itu. Dan majunya ilmu hadis ni zaman dulu. Waktu kita pelik tu sepatutnya dia sampai sekarang lah kita aktifkan pengajian itu, sebab itu asal ilmu umat Islam. Sebelum kita kata ilmu lain, ilmu dunia tu mana-mana pun ada. Dah tu bila kita belajar hadis, kita akan nampak bagaimana Islam menekankan sangat pengajian ilmu dunia ni yang bermanfaat untuk manusia, sains, matematik dan sebagainya. Itu tidak boleh dipisahkan. Tetapi yang asal, yang sepatut kita belajar dulu untuk sebagai kita umat Islam ni, sebab ilmu hadis khususnya, yang mana dengan sebab ilmu hadis kita akan faham Al-Quran itu. Hak tu sebenarnya hadirat dia bukan sekadar ilmu untuk kita terkenal sebagai ahli akademik, tidak, tapi ilmu itu untuk kegunaan kita nak berhubung dengan Allah, bagaimana kita nak tahu kehendak Allah, semua tersirat dalam tu. Jadi bagaimana mungkin kita boleh kata kita ni sebagai ahli sunnah wal jamaah tiba-tiba kita tidak belajar hadis? Mana mungkin, tak mungkin dari segi hakikatnya. Jadi bila kata belajar, kita nak belajar kitab mana? Sebab saya pergi ke satu di Kelantan kita lah ni, tak soyak kau orang ni sama-sama kita kecek nak hak live kita tak sekira lah. Ada setengah tempat tu dia mengaji sebuah kitab sampai 20 kali dia ulang. Ini pala saya baik ke hadirat kita dah ulang, sedangkan ilmu Islam ni luah dia hadirat. Sebab hadis dia merangkumi. Kalau kita belajar kitab-kitab hadis dalam muqaddimah, misalnya Bukhari ke Muslim ke, hak saya sebut tadi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, boleh katakan kitab hadis Bukhari hak banyaknya. Hadis Bukhari hak banyak, saya ingat lebih 70%. Mana hadis-hadis hak dalam Bukhari diambil oleh Imam Nawawi. Sebab apa ulama kita, tokoh besar Imam Nawawi, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i itu, dia petik hadis-hadis daripada kitab itu, sebab hak tu yang sahih. Yang mana ulama-ulama kita dulu dalam proses mereka mengumpulkan hadis, dia ada satu istilah dia panggil jaulah. Mereka merantau ke seluruh dunia tempat yang mereka ketahui di sana ada diriwayatkan hadis, mereka akan pergi sampai nak cari satu hadis tu berbulan perjalanan. Itu biasa, bukan perkara pelik bagi ulama hadis. Sebab tu kita tengok ulama hadis umat Islam kita ni, dalam proses mereka nak kumpul hadis, nak letak di satu tempat dalam sebuah buku untuk memudahkan umat Islam ni, mereka korban habis hidup mereka, seumur hidup nak boleh sampai kepada kita ni. Tiba-tiba kita tidak pelajari. Kita kata tak boleh belajar Bukhari, tinggi sangat. Mana tinggi Bukhari dengan Quran? Quran kita duk belajar tak ada apa-apa pun. Sebenarnya saya duk perhati tengok orang yang bercakap begitu, sebenarnya dia tak tahu Bukhari tu, dia tak belajar pun. Sebab tu dia kata begitu. Padahal Riyadhus Shalihin yang dia mengajar tu hadis Bukhari lah tu, kebanyakannya di situ hadis Bukhari, tak ada payah apa pun. Bahkan hadis-hadis kena ingat. Selepas ni saya akan baca beberapa hadis sebagai contoh bahawa seseorang itu hidup dia akan diberkati oleh Allah, bahkan dia akan dapat kelebihan besar di hari akhirat dengan sebab dia belajar hadis. Belajar hadis ni hadirat seperti yang saya sebut tadi, daripada manusia yang peringkat tinggi pemikiran, PhD lah kita kata, sampai kepada umat Islam yang paling rendah yang kita sebut sebagai orang awam minan nas, itu semuanya wajib belajar ilmu hadis. Kemudian pencapaian mereka, perolehan mereka hasil daripada belajar itu dia tidak sama. Dan seperti ilmu-ilmu lain, dia tidak sama. Tetapi kena ingat, dalam Quran ada sebut kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Makna manusia ini berbeza, dia tahap dia berdasar pada dia tak ada ilmu ataupun tidak. Orang yang ada ilmu, tak kiralah tahap mana, dia akan berbeza dengan orang yang tidak ada ilmu. Cara berfikir dia lain, cara bertindak dia lain, dia mesti dia akan beza. Jadi perkara ni sangat penting lah, sangat penting. Baik, di sini saya nak sebut beberapa perkara lah, untuk sebagai perkongsian pada pagi ni. Sebab nota ni dia 15 muka surat. Jadi bila kita bercakap tentang pengajian hadis, kita kena ingatlah, ini merupakan nikmat paling besar. Hadirat kena perhati begini. Ini saya sebut dalam bahasa kampung, mudah kita faham. Kita kata dunia agama di muka dunia ni banyak. Di Malaysia kita saja ni berapa agama dia. Kita kata Islam.
Hindu, Buddha. Buddha tu pun dia ada pecah juga. Saya pernah tanya Tok Sami dia lah. Sebab dulu dia ada buka tempat ibadat dia di Panji, dekat dengan JPJ tu, atas pada Cabar Tiga, dia panggil apa? Cabar Tiga Teluk situ tak? Tu. Sebab dulu saya ada kelas Quran situ. Jadi satu bangunan tu direct tu dia ada buat. Dia letak dia ada tempat ibadat dia lah, macam temple dia kita kata. Sehingga bila dia buat siap tu, dia nak masuk, dia nak letak berhala dia tu, guna kering tu, siapa dia terpaksa buka dinding, buka dia punya frame ni. Yalah kita kata muka Tuhan dia tu, dia tak boleh pergi sendiri, jadi kena orang tu bawa pergi. Batu besar pula tu, nak masuk tak muat pintu, kena buka ni. Kita tengok, tak apalah, tidak, kita tidak bermaksud untuk mempersendakan Tuhan dia, tidak. Cuma saya pergilah sebab orang Islam kita yang buat tempat untuk letak berhala dia tu. Saya kata sebenarnya sepatutnya kena cari kerja lain, tak halal ni buat kerja ni. Saya sebut begitu. Tapi orang kita ni payahlah, sebab orang kita ni itulah, kerana tidak belajar hadis tu, dia tidak tahu, dia tidak ada maklumat. Sepatut orang kampung seperti kita ni hadirat kita belajar. Sebab apa? Sebab kita nak tahu cara hidup Nabi kita. Sebab Islam ni hadirat bukan sekadar kita berada di tikar sejadah saja, tidak. Agama Islam kita ni dia lain, dia tidak sama seperti agama lain. Kalau agama lain, misalnya kita kata contohnya Kristian ni kalau mengikut kajian ulama, mana mungkin kita kata penganut Kristian dia boleh ikut Nabi Isa semua A to Z, kita kata daripada masuk bilik air sampai merintah negara. Dia tak boleh, tak ada contoh daripada Nabi Isa. Nabi Isa pun muda lagi dia angkat ke langit. Lepas tu Nabi Isa ni tidak disebut pun dia pernah berkahwin, tidak pernah ada pengalaman memerintah. Memang sengaja Allah buat gitu. Jadi kita kata ajaran Nabi dulu, Islam semuanya Islam, ajaran Nabi dulu memang sengaja Allah buat tidak lengkap seperti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita. Sengaja Allah buat gitu, sebagai nak mengisyaratkan bahawa Islam ni lengkapnya di zaman Nabi. Dan hak ni lah untuk sampai kiamat, untuk sampai kiamat. Jadi maknanya untuk kita dapat redha Allah, dapat rahmat Allah, sehingga kita dimasuk ke dalam syurga, dia tidak padai dengan semaya saja. Dia tidak padai. Kalau kita belajar hadis, kita akan jumpa sahabat pernah tanya Nabi. Bukan tanya, dia sebut, dia kata ada seorang perempuan tu, hebatlah dia, semak perempuan ni ibadat luar biasa sehingga orang lelaki pun kagum dengan dia. Puasa setiap hari, malam tak tidur, maknanya beribadat itu. Jadi sehingga ibadat dia tu mengkagumkan orang. Tapi dia dengan jiran ni tak pandai, kecek menyakiti hati jiran, sehingga jiran dia terasa hati. Kita panggil ke dia orang Kelantan ni mulut beruh lah, kita kata tak. Mulut beruh. Beruh ni bukan rosak gigi. Mulut beruh ni maknanya mulut lezat je ni, pasal tak jaga hati jiran, su'ul adab, buruk akhlak dengan jiran itu. Tapi dari segi ibadat, hubungan dengan Allah ni luar biasa. Tapi hubungan dengan manusia tak selesai dia, tak beres dia. Nabi kata hiya min ahlin nar, itu ahli neraka tu. Bukan kita kata, Nabi kata. Sebab kita tak boleh kata gitu. Dalam hadis lain kalau kita kata gitu, Allah akan hapuskan amalan kita. Ada dalam hadis sahih. Mana kita buat hukum pada seorang dia ni ahli neraka, kita buat hukum bila seseorang itu melakukan kejahatan, kita hukum dia, kita kata dia ni Tuhan tak akan masuk dah dalam syurga dia dengan jahat ni. Kita kata begitu tu menyebabkan Allah gugurkan amalan kita. Itu sebut dalam hadis. Dia jahat tu hal lain, kita nak hukum dia tu, itu kita tidak dibenarkan. Tapi waktu tadi Nabi sebut, bukan kita. Sebaliknya sahabat sebutlah ada seorang perempuan tu biasa je, sedekah dia pun biasa, ibadat biasa, tidak mengkagumkan orang, tetapi dia jaga jiran dia, dia buat baik pada jiran dia. Ni hadis ni saya baca dalam kitab Al-Adal Mufrad ada sebut. Nabi kata hiya min ahlil jannah, perempuan itu ahli syurga. Daripada hadis ni saja, kalau kita buat kajian, kita analisa bahawa umat Islam ni dia kena jaga dua perkara besar, iaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hak makhluk-makhluk lain itu ialah termasuklah, tapi hak besar, hak mukallaf, hak berakal, manusia lah. Hak dengan binatang tu ada hadis khusus lah, pokok-pokok kayu, tapi tak apa, sebab ni tidak berakal, tidak ada perasaan, tapi tetap tidak boleh dilakukan kezaliman kepada mereka.
Jadi kita nak tahu macam mana tu kalau kita tidak belajar hadis. Sebab kalau kita belajar Quran pun, kalau kita belajar Quran saja, tak boleh nak semaya seperti kita semaya lain. Sebab dalam Quran dia sebut prinsip asas dia. Kita dah ambil wuduk ni, tak ada sebut dalam Quran qomo, tak ada. Wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. 4 perkara yang sebut dalam hadis dalam Quran. Nah, sebagai rukun. Memang kalau kita buat hal tu sah dah, tetapi sekadar sah kita tidak sekadar nak sah, nak kualiti. Nak kualiti. Jadi maknanya dengan kita belajar hadis ni sampai sebab gini. Kita tekan tu kerana umat Islam ni kalau dengar Quran ni dia sudah dekat benar dah dengan Quran umat Islam kita ni. Bila sebut Quran ni kalau dulu ni sebut di Kelantan kita lah. Dulu nak nikah tak boleh kata-kata Quran, tidak gitu. Tepuh tiada deng. Tak boleh. Saya pernah lagi dengan saya. Bila hari perkahwinan tu dia kena khatam Quran, baca wadduha ya. Tapi tak apalah, isyarat kepada Quran itu penting. Mana ulama kita dulu, ulama pondok kita dulu berjaya memantapkan apa ni kita kata pengajian Al-Quran dalam jiwa masyarakat sehingga Quran itu dianggap penting. Mana orang kampung kita, haduk kampung lah tak erti gapo. Baca Quran depan dia tak betul dia tegar. Tapi hadis tidak gitu. Umat Islam tak tahu gapo tentang hadis. Tak tahu gapo. Sehingga bila sebut sahabat tu, saya pernah pergi, saya tek orang ni, orang Kelantan panggil terateh. Kelantan ni ya gitu. Cuba teh. Saya pergi ke baca, minta maaf lah sebut baca. Bila selepas saya kuliah, saya sebut tentang sahabat. Kita nak memperkenalkan sahabat kepada masyarakat Islam. Sebab sahabat ni hadrat hamalatul Quran wa hamalatul ahadith. Sahabat ni dialah dia bawa Quran seluruh dunia. Selepas Nabi wafat, yang mengembangkan ilmu Islam ni, Islam dan ilmu Islam ni siapa dia? Sahabat lah. Bahkan hadis tidak akan diterima kalau tidak ada sahabat yang meriwayatkan. Tidak boleh terima. Penting yang keluarkan sahabat. Sebab tu sahabat ni ulama kata dia jantung agama. Jadi pernah saya kuliah, saya nak perkenalkan sahabat. Bila kita sebut-sebut tu, ada seorang makcik tu. Dia kata kita ni siapa? Ustaz Din dia kata. Dia kata sahabat Nabi pun ada masuk neraka dia tu. Kejut kita. Malu kita duk ngaji sama kening dalam Quran adalah hadis, semua sahabat ni ahli syurga. Dalam Quran adalah hadis. Kalau sahabat ni ahli neraka, kita tak pernah dengar. Tiba-tiba dia dengar. Dia sebut gitu. Saya panggil dia, saya catch dia, saya kata makcik tahu daripada ajar tak ada ustaz mari ngajar. Bahaya. Kata ustaz mana? Dia tak ingat. Engkau kapal tapi ada. Dia kata tak betul tu makcik tu. Dia kata sahabat masuk neraka ni hanya Syiah saja. Lepas tu kalau masuk neraka tu mana? Nama ke apa sahabat tu? Tak boleh sebut. Tak betul tu. Sebab apa hadirat? Ni penting biar kita tahu. Sebab kita tahu dia punya susu galuh kita ni. Setiap maklumat yang kita buat dalam agama ni, yang kita panggil ibadat lah secara khusus. Ibadat ni ada yang tidak khusus, ada yang khusus. Semaya, puasa, zakat, zikir, selawat tu ibadat khusus. Hak tu hadirat semua ada dalil. Semua ada dalil. Semua ada dalil. Hatta kita, kalau kita nak bincang lah. Baik. Jadi dalam sistem pengajian umat Islam ni hadirat, seperti yang saya sebut tadi lah, maknanya kita belajar. Contoh Imam Bukhari misalnya, bila dia tulis hadis, dia kata sebenarnya ni kalau saya kecek mudah lah, aku tulis hadis. Imam Nasai pun dalam muqaddimah dia sebut gitu juga. Aku susun hadis ni Imam Bukhari sampai mati. Mati lari daripada kampung halaman dia dihalau. Sebab apa? Sebab masyarakat dia tu tak boleh terima hak dia sebut tu. Sebab dia kata kita nak buat sesuatu kena ada dalil. Mesti kena ada hadis, ada sandaran dia. Masalah kita orang kapur ingat tak ingat tu hal lain, tapi kena ada dalil. Kalau tidak ada, jadi Kristian ya. Rosak agama ni sehingga nak rujuk tak tahu nak rujuk macam mana. Nak kembali pada asas tak boleh. Sebab apa? Ilmu dia hilang. Hadis Nabi Isa tak ada. Tak ada hadis Nabi Isa. Tidak seperti mana hadis Nabi Muhammad. Kita ni kalau salah sekejap ya, mesti ada Allah lahirkan ulama yang tegur kita. Yang tegur kita mesti ada. Itu naknya kedudukan ilmu hadis. Sebab tu kita kena belajar. Dan ilmu hadis ni dia dikawal oleh satu disiplin. Disiplin yang sangat hebat lah. Tu kena belajar lah. Cuma saya nak sebutnya gitu. Saya nak ambil contoh mudah ya.
Nak ayahnya Islam kita ni, kalau kita belajar hadis, kita akan jumpa beberapa hadis Allah SWT, Nabi jamin bahawa umat dia ni tidak akan sesak keseluruhannya. Sebab apa Nabi sebut gitu? Sebab ada umat Islam dulu bila sesak semua. Contohnya Kristian misalnya, sesak tu habis, sehingga kitab suci pun hilang. Kau ada lah ni tidak suci dah kitab tu, sudah ternoda dah kitab tu. Nah, tapi kita umat Islam sampai sekarang ada hadis. Kalau Quran Allah yang turun, Allah sendiri yang jaga dalam ayat inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Begitu juga hadis, setiap zaman akan ada ulama-ulama yang buat kajian. Sebab tu hadirat, setiap hari ada buku-buku baru dalam dunia Islam. Zaman sekarang ni zaman internet, semua maklumat berada di hujung jari, kita boleh tengok. Cukup hebat agama Islam kita dalam pelbagai sudut lah. Kalau Quran sahaja tu nak ambil bab apa, ada belaka asas dia tu ada semua. Baik, saya nak sebutnya ni jadi imam-imam kita tadi, contohnya Imam Bukhari yang saya sebut tadi, dia ni hadirat, kenapa dia dihalau daripada kampung halaman dia? Sebab pada waktu tu sudah ada dah gangguan dalam masyarakat, orang-orang yang cuba menyampaikan maklumat agama kepada masyarakat di zaman Imam Bukhari. Ni tahun kedua Hijrah. Bukan tahun kedua, kurun kedua. Kurun kedua, sebab Imam Bukhari meninggal ni maknanya awal kurun ketiga lah. Baik. Jadi Imam Bukhari di Bukhara, di wilayah Balkhan itu. Jadi dia mengajar, sehingga dia mengajar hadirat ilmu hadis ni bukan kata untuk orang elit di universiti saja, tidak. Zaman dia ada dah universiti sebenarnya. Dia mengajar di bawah pokok gitu, pergi pasar dia mengajar hadis sampai 15,000 orang dengar tu. Bukan seperti kita ni 15,000. Maknanya ilmu hadis pada waktu ilmu masyarakat. Sebab itulah seorang tokoh besar Islam nama Ibnu Khaldun, ni tokoh kemasyarakatan lah. Ibnu Khaldun dalam kajian ini, saya petik maklumat ni dalam Syarah Matan Arba'in yang ditulis oleh Imam Al-Munawi tu. Dia kata, Ibnu Khaldun kata mengikut kajian dia lah, mana umat Islam peringkat, kita kata kurun yang peringkat kedua lah. Kita kata zaman Nabi tu maknanya sekali dengan zaman sahabat lah. Selepas tu dia panggil tabi'in. Kan kita biasa dengar tabi'in. Tabi'in maknanya generasi umat Islam yang tidak sempat dengan sahabat, tetapi mereka tidak sempat dengan Nabi, tetapi mereka sempat dengan sahabat. Ini disebut generasi tabi'in. Jadi kata Ibnu Khaldun, dia kata ni dalam muqaddimah dia lah, dia kata generasi awal Islam tabi'in dulu, mereka mengajarkan hadis dan juga mengajarkan memberi maklumat tentang sahabat kepada anak-anak mereka sepenting mereka mengajar Al-Quran. Tu maknanya seperti mana orang kita tekan pengajar Quran sehingga semua boleh baca Quran. Hak tak erti makna tu tak apalah, sebab Quran ni tak tahu makna pun baca boleh pahala, satu huruf 10 ganjaran. Hadis setinggi mana pun tidak sampai tahap tu, tetapi semuanya wahyu. Jadi mengikut kajian dia kata, kenapa umat Islam dulu dia kenal siapa sahabat bila sebut Sayyidina Bakar, dia tahu. Sebab apa? Sebab sistem pengajian hadis hidup bergerak dengan begitu maju dalam masyarakat. Jadi setiap kali belajar hadis, dia akan sebut perawi mula-mula dia atas sekali ialah sahabat. Dan dia akan sebut baidat sahabat Abu Bakar ni begini sebut. Jadi maknanya anak umat Islam ni pada 12 tahun ke bawah, kata Ibnu Khaldun, dia panggil sebelum dia naik pada sinul murahaqah itu, naik pada kita peringkat menengah itu, dia mengajar Quran, menghadis. Jadi anak-anak umat Islam pada waktu dia kenal sahabat-sahabat, dia tahu sahabat-sahabat. Siapa kalau dalam kitab Isabah Syekh Hafiz Ibn Hajar tu kata sahabat ni bilangan dia 70,000 hingga 120,000. Tu bilangan sahabat. Antara itulah mana ramai. Jadi umat Islam tahu, walaupun secara umum pun tak apa. Kita ni kenal Sayyidina Bakar tu pun tidak tahu secara menyeluruh kisah hidup dia bagaimana. Jadi dengan kita belajar hadis ni hadirat, mana jadi contohnya Imam Bukhari lah paling saya sebut tadi, sedih kita baca cerita dia bila dia lari. Sebab apa? Sebab orang tolak dia kerana bila dia belajar hadis, kebetulannya pada waktu tu jadi berlaku pertemuan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari, yang mana kitab hadis dia tu nombor 2 lah selepas Quran, kitab hadis dia tu lah. Dia lari pergi sehingga dia mati di perantauan.
bila dia meninggal dunia tu tak ada, sehingga orang bila orang buka tengok dada dia ni akan menangis, disebut dalam kitab. Tak ada daging pun. Sebab dia tak sempat nak bekerja. Sebab apa? Sebab dia cari hadis. Bayangkan kata, kadang-kadang 1 bulan perjalanan nak cari satu hadis. Enggak, Imam Bukhari ni paling kurang mengikut ulama 600,000 dia jumpa hadis dalam tempoh hidup dia. 600,000. Pernah ada satu kisah ni, saya nak sebutnya biar dia ada berasa berharganya hadis ni. Sebab nak boleh sapa kita ni bukan mudah, ulama kita. Bukan mudah. Bayangkan dalam sejarah ni, saya sebut contoh pada banyak contoh kita boleh sebut dalam kitab ni. Misalnya Imam Bukhari pernah nak pergi ambil satu hadis, sebab ada orang sebut pada dia ada satu hadis ada pada orang tu. Sebab perawi ni tidak semesti ulama. Perawi hadis dia tidak semesti ulama. Orang biasa boleh. Dia naknya orang tu jujur. Saya sebut mudah. Jujur, tidak pelawak, tidak bohong. Mana orang berakhlak, tidak terlibat dengan cara sesat. Lepas tu ingatan dia kuat. Tu secara umumnya gitu. Tidak alim, betul apa? Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok dalam sejarah periwayatan hadis, kadang-kadang tok guru menyampaikan hadis tu, dia nak faham hadis tu, dia kena tanya anak murid dia. Ada juga banyak berlaku. Sebab anak murid lebih alim daripada tok guru. Cuma anak murid ambil hadis dengan tok guru dia, tapi tok guru dia tak alim, tidak ulama. Cuma dia menyampaikan hadis. Sebab dulu hadis ni dia sampai melalui lisan mereka awam. Jadi bila dia nak tahu tentang hadis tu, maka dia kena tanya tok guru dia. Misalnya kalau di India, Syekh Tahir tu, dia sampai ke hadis, anak murid dia nama Syah Waliullah. Jadi bila dia terima, anak murid dia terima hadis, anak murid dia ni orang alim besar. Jadi dia kata, saya kalau saya nak faham hadis, saya kena tanya anak murid saya. Ilmu hadis tu begitu. Jadi Imam Bukhari tu bila buka tu dia tengok kering dia, tubuh dia menangis orang tengok. Dan dia tak sempat nak bekerja pun. Bila dia pergi, saya sebut dalam satu cerita dia, bila dia pergi sebulan perjalanan nak ambil sahadis. Jadi ulama-ulama kita dulu hadirat, bila dia nak belajar ilmu, dia akan buat kajian dulu, guru tu siapa. Mana dia tengok guru, tidak seperti kita ni tengok universiti, dia iktiraf ke tidak. Kadang-kadang guru tak sembahyang jemaah, tak apa. Tak kira kita zaman kita ni, sebab kita tidak penting hak tu. Dia iktiraf ke tidak, sebab kita mikir ngaji nak kerja. Tu pemikiran umat Islam sekarang. Jadi sebab tu tak berkat pun. Jadi Imam Bukhari bila pergi tu sebulan lebih berjalan nak ambil hadis, tiba-tiba bila siapa tu dia tengok tok guru dia. Ni masyhur lah cerita ni. Dia tengoklah kawan tu. Tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Wa Taala, hak dia nak pergi ambil hadis ni, dia pero kuda. Jadi masa dia nak panggil kuda tu, dia buat gini. Dia ambil tangan dia selup dalam poket gini. Dia pun buat gitu. Dia buat gitu. Jadi dia tipu kuda. Kuda mari dekat, ingat aku ada makan ni, tiba-tiba tak ada. Sedih kalah kuda tu. Jadi Imam Bukhari tengok, Imam Bukhari jadi hilang keyakinan nak ambil hadis. Nya tipu kuda. Dia tak ambil hadis. Walaupun perjalanan dia sebulan lebih, tak ambil hadis. Cuma sungguh dalam menerima maklumat daripada guru. Sebab tu hadirat, salah satu fungsi kita belajar hadis ni, kita akan mahir menilai manusia. Kita tidak kutuk manusia, kita tidak mengumpat manusia yang buat salah, tetapi kita boleh menilai. Sebab apa? Sebab bila kita nak terima ilmu agama ni dia bergerak bersama dengan akhlak. Ilmu agama ni, ilmu hadis ni, dia bergerak dalam masyarakat bersama dengan akhlak. Yang mana saya tak sempat nak sebut semualah. Sebab saya sengaja kalau saya baca sini takut hadirat ngatuk pula. Tak apalah, kalau nak baca ni mungkin di kalangan kita ada yang nak baca, saya boleh bagi dia punya nota ni, hadirat boleh tengok sendiri. Jadi saya nak sebut, jadi ilmu agama ni dia bergerak bersama akhlak. Mana seseorang guru yang tidak berakhlak, kita tak perlu ambil ilmu daripada dia. Seorang guru yang berdusta, bercakap tanpa dalil, ikut telitah kecek. Ikut telitah kecek, tak ada dalil, benda tak nasabah pun sebut. Sedangkan apa yang ada dalam kitab ni, kalau kita belajar hadis ni kan, dia akan ada satu qiyam, kata Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi dia ada buku dia tentang nilai, krisis nilai. Mana seseorang yang belajar ilmu agama, Quran dan hadis, dia akan ada satu nilai. Salah satu nilai yang paling pentingnya menilai maklumat itu. Dia tidak mudah terima maklumat itu, kecuali maklumat itu meyakinkan dia. Kita boleh tahu sebab orang mengajar ni macam-macam hadirat. Macam-macam orang mengajar ni.
Kalau saya nak sebut contoh, saya pernah di sebuah masjid di Kelantan. Waktu ini saya tahun pertama saya belajar hadis. Tahun pertama tahun 1990, tahun pertama saya belajar hadis. Bulan Februari, ingat lagi. Bulan Februari 1991. Yang mana kelas tu sebenarnya bermula bulan Disember 1990. Saya lewat sekitar 3 bulan. Lewat masuk. Tak apalah. Saya pun singgah sebuah masjid semaya maghrib. Kita pun tengok, nampak ustaz ni sebab sama lek ni hak ngajar ni. Tunggu mentah nak tengok. Bila-bila nak dengar nak tunggu isya, muka tak ada kerja apa tu. Duduk tepi saya ni ada seorang ulama daripada dia orang Melayu kita juga, Kelantan kita, dia belajar hadis di India, MA hadis di India. Hebatlah dia. Duduk kecek-kecek dengan dia tu. Bila-bila duduk dengar kuliah ni. Dengar kuliah tu, ustaz tu sebut. Dia sebut tajuk dia ni berkait dengan kita kena sayang pada keluarga Nabi. Mahabbah pada ahlul bait. Sedaplah, menarik dia kecek, dia orang kecek sedap dia. Kebetulannya dia bahasa dia tu fasih. Tapi hadirat, hak dia sebut tu neng kita. Antaranya dia kata dia nak ayat kelebihan Sayyidina Hasan. Dia kata Sayyidina Hasan ni nikah 400 orang kan. Hadirat pakai setengah tak pernah dengar pun. Baik tak dengar lah. Kalau dengar ni saya lalu tu tak betul. Sayyidina Hasan ni mati umur berapa? Mati muda Sayyidina Hasan. Kena racun oleh pokok Syiah tu. Dia mati muda Sayyidina Hasan. Habis pada Sayyidina Husain. Tiba-tiba nikah 400 orang. Memang ada dalam kitab pun. Dalam kitab sebut mula setengah riwayat sebut 76 orang. Surah kata 100 orang 170. Surah tu 260. Hak maksimumnya sampai 400 orang nikah. Jadi ustaz ni sebut lepas 400 orang nak nikah lagi. Untuk kali yang ke-41 401. Jadi bila dia pergi minta seorang anak perempuan tu, jadi ayah perempuan tu menangis. Orang kata apa nangis? Tak suka nikah dengan cucu Rasulullah. Dia kata aku bimbang takut dia cerai anak aku, menyebabkan aku jadi benci pada dia. Kerana benci pada anak Rasulullah ni seperti benci pada Rasulullah lah. Benci pada cucu Rasulullah. Cerita dia bawa. Fikir tak hadirat kita nak sebut pada masyarakat, kita nak hidang kepada masyarakat. Kena fikir kita pengkuliah ni. Dia kalau ustaz tu kelas tu, kalau ustaz tu jenis pasal apa adalah kitab semua betul, tidak ada yang tidak betul, melainkan betul semua adalah kitab rosak masyarakat. Tadi terima. Kalau hadirat terima tu apa kesan dia? Baik ke buruk? Patut kalau ada orang kampung kita ni kau sampai 400, dia kena umur berapa tu kalau sampai 400 orang nikah tu? Patut dia nikah tu dia kena 4 orang kota dia satu masa. Patut ni nak hari cerai ni. Nak suruh cukup 400. Tak fikir logik ke tak logik. Cerita tu cerita. Sebab tu dalam agama Islam kita ni hadirat, dia ada istilah al-khabar yahtamilu sidq wal kadhib. Bila kata cerita, dia boleh jadi betul, boleh jadi tak. Hadis ni bukan cerita, riwayat. Hadis ni hak saya sebut ni, kita kena ngaji hadis sama ada Riyadhus Shalihin ke itu. Dia ni bukan cerita. Dia bukan buku cerita. Dia kitab riwayat. Yang mana setiap fakta tu dia mesti dianalisa. Dah hak tu hijau ulama kita lah. Hak ni lah ulama Bukhari dan sebagainya. Kita orang kampung ni dia telah ya. Dia terima ya. Sebab tu guru kalau hadirat baca kitab-kitab utama Bukhari, Muslim, Nasai, tak ada perkara-perkara yang akal tak boleh terima. Perkara tak nasabah. Dia boleh sebut begitu. Terkejut kita. Kita pun fikir. Saya nasihat umur 30 lebih ya. Ni kau sampai 400. Cuba ambil kalkulator kira. Dia kena start ni kau umur berapa? Nak cukup 400 tu. Berapa butir bah tu bini dia tu? Tapi tak boleh fikir kita bagi gitu. Macam-macam sebab tu tak ada. Sebab tu tak ada Nabi, tak ada ngajar benda pelik-pelik. Sebab apa? Ilmu hadis ni dia berpijak pada kenyataan. Dia berpijak pada kenyataan. Dan saya nak baca hadis, biarlah lepas tu saya bagi pada hadis, boleh kongsilah maklumat ni. Saya nak sebut gini ni nak ayat ni prinsip pengajian hadis. Misalnya Nabi sebut sini ni. Saya nak dedahkan di sini hadirat bahawa untuk kita dapat kelebihan dengan menyebarkan hadis ni, tidak semesti kita kena alim sah. Cuma kita kena amanahnya. Kena tahu daripada sumber yang benar. Kemudian kita boleh sebar. Sebar hadis ni tidak semesti mengajar seperti saya ni. Bukan begini. Ini salah satu saja. Bahkan penyebaran hadis yang paling hebat, yang paling berkesan adalah kita mempamerkan kehidupan sunnah dalam masyarakat.
Itu bentuk penyebaran. Mana dalilnya ni? Hadis ni saya nak baca hadis ni. An Zaid bin Thabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqihin. Hadis ni riwayat daripada Zaid bin Thabit. Dia kata, ni kita ambil sahabat ni. Kalau kita nak baca apa ni sanad dia sampai kepada tok guru saya, kepada saya, dia kena 24 orang nama. Daripada saya, guru saya, sampai sahabat 24 nama. Sampai ke Nabi yang ke-25. Mana dia ada lengkap. Dia didaftarkan dalam kitab. Dia setiap perawi itu ada didaftarkan khusus biodata mereka dalam kitab lain pula. Naknya kemahnya ilmu agama. Fakta agama ni dia mesti maklumat tu tersimpan dalam kitab. Dan ulama kenal seorang-seorang perawi itu. Dan itulah cara bentuk pemeliharaan hadis. Cuma kita sebut ringkasan daripada Zaid bin Thabit. Ketuh kita ambil perawi utama. Siapa dia? Sahabat Nabi. Apa kata dia? Dia kata sami' tu. Aku dengar sendiri. Aku dengar sendiri. Tidak dengar kedai kopi tak. Sebab kalau kedai kopi ni macam-macam ada. Kalau hadirat nak cari pakar ekonomi, pergi kedai kopi. Nak cari pakar perubatan pun kedai kopi kot. Nak cari ke dia? Pakar ke? Semua ada situ. Tapi tak boleh pakar sabuk. Tak boleh pakai, kena beringat. Kata Zaid bin Thabit, aku dengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, naddarallahu imra'an, Allah akan membuatkan berseri-seri muka seseorang. Hak ni nampak dengan nyata di hari akhirat. Lah ni tak nampak sangat. Muka dia cerah, bersinar, berseri-seri. Siapa mereka ni? Orang yang mendengar sunnah, mendengar hadis daripada aku. Dia dengar. Seperti hadis-hadis dengar saya sebut. Dia dengar. Fahafizahu, lalu dia ingat. Dia hafal, dia ingat. Lepas tu dia sampaikan kepada orang lain. Tu kalau nak bincang hadis ni, hadis-hadis panjang ni. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Nabi kata, alangkah ramainya di kalangan umat aku berlaku orang yang bawa ilmu hadis, orang yang bawa hadis ni kepada orang lain, yang mana orang yang terima hadis daripada dia tu lebih alim daripada dia, ramai lebih faqih daripada dia. Ramanya orang yang fik, orang yang bawa hadis ni tapi dia bukan faqih, dia tidak faham mendalam pun, tapi dia hanya sebar. Sebab itulah hadis-hadis syarat untuk orang yang menyebarkan hadis ni, dia kena amanah, ingatan kuat, tidak banyak melakukan kesalahan, otak dia minda, dia tidak bercelaru, dan dia ni seorang yang berakhlak. Jadi bila kita belajar hadis ni ataupun belajar ilmu hadis, kita akan jadi berakhlak. Misalnya dalam hadis Nabi sebut, ini akhlak paling tinggi. Nabi kata kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami. An yuhadditha bi kulli ma sami. Seseorang itu boleh dah kalau kita nak kata pelawak dia tu. Dia sedap kacak Kelantan, tak boleh pergi. Ubok kereta lah. Tak boleh pergi kena kacak Kelantan juga. Mana boleh dah kita nak kata dia tu pelawak, dia tu bohong. Setiap kali maklumat masuk dalam kepala dia pun terus viral, dia sebar. Boleh dah kita nak kata pelawak tu. Ini asas penyebaran maklumat. Asas penyebaran maklumat dalam agama, setiap maklumat yang kita terima tidak harus kita sebar, kecuali kita kena tabayyun dulu, kena buat pengesahan benar, kena pasti betul dulu, baru boleh sebar. Jadi maklumat ni hadis-hadrat, sama ada maklumat secara lisan ataupun maklumat dalam bentuk yang bercetak, kita panggil buku, kita panggil kitab, semua tu maklumat kena pasti dulu. Kena pasti dulu. Tadi takut jumpa seperti tadi. Orang kita ni hadis-hadrat, kadang-kadang benda tak perlu pun pada masyarakat. Duk cerita guru dia nak ambil wuduk 40 tahun tak batal wuduk. Tak berak kata guru ni. Benda lagu tu boleh royak pada masyarakat. Awak geria tu, bukan maklumat tu. Berat pada cerita pandai lah gitu. Guru dia hebat sehingga nikah 40 tahun, 45 tahun nikah. Duk anak dara situ, dia duk teruna situ, apa tu kuatnya ibadat. Ni orang panggil wali kutub ni. Geria gitu, buat geria untuk masyarakat, tak perlu bagi gitu. Nabi nak hari kecil. Nak hari berok Nabi. Ambil wuduk nak hari. Hak tu sepatut kita ayat. Nabi setiap kali dia batal wuduk, dia akan ambil wuduk. Nabi tak akan jawab salam kecuali dia ada wuduk. Sebab Nabi kata, aku tak suka sebut assalam. Assalam tu nama Allah. Aku tak suka sebut dalam keadaan aku tidak ada wuduk. Sebab tu Nabi kalau orang bagi salam,
kalau dia tidak berwudu, dia pergi ambil wudu dulu, baru dia jawab salam. Tu sahih. Sebutlah benda-benda gitu. Ni dia sebut tu guru dia 40 tahun tak tidur. Herannya tak tidur tapi mimpi kuat. Biasanya orang mimpi ni tidur. Benda-benda gitu tak perlu masyarakat ada. Islam ni dia perkara yang nyata. Bahkan Islam ni hadirat, kalau orang kafir dengar pun tertarik. Jadi sifat ilmu yang bagaimana, orang tidak Islam dengar pun tertarik. Orang Islam nak kau ilmu bila tunjuk gambar ayat dinding tubik jadi ayat. Mampu kerah lari jual ayat lagu tu. Mai aci tunduk jadi hidup ayat tu. Benda lagu tu tak perlu tu. Itu panggil polara tu. Zaman dulu ulama kata ni orang jenis kecek gini dia panggil hatibul lail. Cari kayu api tengah malam. Dah tengah malam cari kayu api. Ambil belaka. Kadang-kadang tahi kering pun ambil. Rotai tali pun ambil. Moga tak nampak. Moga cari kayu api tengah malam. Orang-orang jenis gini dia ada istilah ulama hadis dia panggil hatibul lail. Orang cari kayu api tengah malam. Moga gelap. Ambil belaka. Bila tengok siari orang banyaknya benda yang tidak berguna dia ambil pada waktu malam. Sebab apa? Kita tengah malam. Sebab tu ulama dulu hadirat bila dia mengajar hadis. Kalau Tok Guru Imam Syafi'i kita ni, Imam Malik tak ngajar hadis kecuali dalam keadaan dia berpakaian yang lengkap supaya orang nak nikah pakaian dia. Dia tak akan terima hadis bila-bila jalan lagi. Orang tanya hadis nak pergi ngaji masuk kelas. Sebab dia ilmu hadis ni ilmu yang tinggi. Hak lain tu duduk di bawah dia. Ilmu Quran, hadis hak lain duduk bawah dia. Tiba-tiba orang Islam tak ngaji tu. Kalau saya tanya hadis-hadirat kita ni sebab dialah kita nak muhasabah. Dalam seminggu yang berlalu dalam hidup kita, setiap minggu tu berapa hadis kita baca? Berapa hadis kita dengar? Hak kita dengar berapa? Jadi kalau 1, 2, 3 hadis pun tak dengar, lepas tu kita kata kita nak ikut Nabi, saya ke Nabi lagu mana? Tu masalah dia. Kita sebagai umat Islam ni sesuai dengan nama Ahli Sunnah wal Jamaah ni, target umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah setiap hidup dia nak biar serupa dengan Nabi. Poin yang paling besar bila kita bercakap Islam hadirat, agama Islam ni dia menyentuh semua kehidupan. Nak makan ada cara Islam. Bahkan bila kita jumpa sahaja ada cara Islam situ. Semua ni kita akan dapat melalui hadis. Kalau saya tanya hadis ni kita kecek mudah-mudah. Dah orang kata ngaji hadis ni payah tak mudah. Misalnya saya tanya hadirat, bila jumpa sahaja apa sunnah yang kita boleh patuh, boleh ikut sehingga kita boleh pahala dengan jumpa tu? Apa dia? 4 perkara ulama semua dikumpul. Kalau kita ulama simpul 4 perkara dalam hadis. Pertama sekali tukri'us salam, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Jangan kata salam satu Malaysia lah. Atau selamat sejahtera ke, tak boleh pahala tu hadirat saja tu. Assalamualaikum. Lepas tu Nabi suruh senyum. Talqu wajh. Adalah hadis talqu wajh. Senyum. 2. Yang ketiga mana musafah, bersalam. Bersalam. Hadis itulah idza yaltaqiyanil musliman fayatasafahani faghfarallahu lahumma qabla an yatafarraqa. Hadis tu. Mana bila dua orang Islam paling kuranglah bertemu, berjumpa, maka dia pun berjabat tangan. Nabi kata Allah akan ampunkan dosa dia sebelum dia berpisah lagi. Sebelum dia berpisah lagi Allah akan ampun dosa dia. Ada 3 di situ. Kemudian Nabi suruh bila kita cakap, bila kita jumpa dia, kita sebut perkara-perkara yang baik. Jangan sebut perkara yang tidak baik. Mana dalam tempoh kita bercakap ni dia sebut perkara-perkara yang baik, kita akan dapat sekali jumpa dapat 4 pahala, 4 ganjaran. Tidak 4 pahala, 4 ganjaran. Satu ganjaran sebesar mana wallahu a'lam, serah pada Allah. Tu kita sebut bila jumpa saya. Tapi kalau jumpa kawan lama 25 tahun tak jumpa, dia ada doa lain pula. Kita semua ada hadirat nak masuk bilik air. Sehingga dulu kalau kita baca hadis, pernah orang munafik dia wak nganyi pada umat Islam. Wak nganyi. Mempersenda ke umat Islam. Dia kata kepada sahabat Nabi. Ni cerita ni berlaku di Madinah. Dia kata Nabi mu ni nak ajar belaka nak aku. Ajar belaka nak aku. Nak siapa nak masuk bilik air pun ajar lagi. Masuk bilik air pun Nabi ajar. Masuk kena baca doa ni. Guna kaki kiri. Tubik kaki kanan, baca doa ni. Masa duduk bilik air kena buat gini. Nabi sebut dalam hadis. Tak boleh nak baca Quran dalam bilik air. Nak baca surat khabar tak boleh, tak betul tu dalam agama. Orang beri salam tak boleh jawab. Kalau kita tahu dia duduk dalam bilik air, kita beri salam haram mengikut ulama. Berdasar pada hadis. Dia duduk bilik air, kita tahu dah. Assalamualaikum dia tu. Enggak kahwin ni boleh jawab salam.
talih dosa tu. Semua tu kita dapat maklumat. Benda daripada sekecil-kecil perkara sampai merentah negara. Semua adalah hadis. Enggak kita nak tahu mana hadis hadrat. Mungkin kita tak ngaji hadis. Hadis hadrat buka kedai. Kita kata kedai kopi lah kita kata. Saya kecek mudah bahasa kapung. No. Bagi hadrat dengar sebab hadis hadrat buka kedai kopi tu, restoran ke. Kalau kita belajar hadis banyak mana kita boleh pahala tu. Sebab apa? Sebab kita berinteraksi dengan manusia. Doa-doa yang kita, sebab sahabat juga dulu berniaga. Banyak sih jaga kebersihan. Sehari laba kita buat. Orang kita ni dia jenis kita sehari laba biar dia kata. Dia pun nak ada rumah juga ni kata dah. Tu nyakit orang kita. Lepas tu masalah kotor. Kalau kita jaga hak tu pun sebanyak mana dah pahala dapat. Bila orang mari, kalau dia tak wishalal, kita wishalal. Husnul mujamalah. Kita layan dia dengan baik. Mesra pelanggan dalam istilah orang lain. Husnul mesra pelanggan. Boleh pahala banyak ada hadrat pahala. Lepas tu kita mari mengokap kita. Kebetulan anak dia cemerlang dalam perberasa. Dia mari kedai kopi kita. Contoh kita berkata Allah suka dengar kata anak demo boleh masuk universiti. Kawai doa mudah-mudahan anak demo tu berjaya lah. Boleh pahala dalam hadis-hadis sebut. Mana kita sebut sesuatu yang orang rasa gembira, boleh pahala. Hadis mata arba'in ya. 40 hadis 42 hadis tu. Hak tu ya. Asahnya Imam Nawawi tulis. Noyanya hadis hadrat. Kalau kita tahulah tentang kehidupan Nabi kita dan kita buat tu, mana setiap lekok boleh pahala kita. Hak tu kita nak. Itulah maksudnya kita mendekatkan hidup kita dengan sunnah. Kita klik lepas ni hadis dah. Kita wishalal ndak di rumah kita. Banyak pahala tu. Naik atas rumah baca pula doa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni kita tengok dalam hadis bukan turun rumah saja, naik atas rumah pun kena baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala banyak mana. Naknya banyak. Tapi maknanya hadis hadrat saya nak tekankan di sini, mana kalau kita faham hadis tak teramal, kita banyak sangat. Tak ada dah kita nak ambil hak lain. Tak ada dah. Sebab saya tengok dalam internet macam-macam ada hadrat. Internet ni banyak kebaikan, ada banyak juga keburukan. Kalau kita tarik tentang selawat, siapa ada 1000 selawat. Sekarang ni dibuku ke 1000 selawat. Yang mana selawat tu bukan daripada Nabi, tapi orang kita amal pokok-pokoknya. Selawat hak Nabi ada 7 ya. Hak jelas daripada hadis Nabi. Dan daripada 7 tu hak paling sahih, hak kita baca dalam sembahyang tu dia panggil tasyahud selawat Ibrahimi tu, tasyahud Ibrahimi tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama sallaita ala hatu. Hak tu paling sahih. Tapi dia ambil orang lain. Apa tu? Sebab tok guru dia, sebab tok guru ni wali besar. Tak betul hadrat. Maknanya hak Nabi tak habis lagi. Dia nak ambil orang lain dah. Ada seorang penceramah tu. Dia kata umat Islam kita ni kerana jauh mereka pengajian dengan hadis, kalau kita tak suruh orang tak lembu, dia suruh dengan tak kubah, dia ambil tak kubah, dia tukar suruh orang tak kubah. Bahasa dia kasar lah. Dia ngaji India ustaz ni. Dia pensyarah Kuzal. Orang Kelantan kita, pasal putih. Dia kata parut tu. Tak ayah, saya panggil tak ayah dia. Parut tak ayah. Ada nak ayat mana tu? Ayat molek-molek tak faham. Kita letak katai kubah dengan suruh tak dalam apa ni? Daun pisang. Dah hidup sombak. Agak-agak dia ambil mana? Dia ambil tai lembu, tai kubah tu. Sebab serupa nampak. Umat Islam ni dia ada cara hidup dia sendiri. Bahkan dah kalau kita belajar ni kita jumpa Nabi tak benar kita hidup kita serupa dengan kafir. Nabi tak benar. Pada pakaian, pada kehidupan, tak ke pemikiran Nabi tak benar. Umat Islam dia ada neraca, dia ada satu pattern dia sendiri. Nak tahu hak tu hadrat kena ngaji hadis lah. Kalau hadrat ngaji hadis Riyadhus Shalihin 2000 lebih hadis tu banyak mana dah dapat. Mana dalam hadis Riyadhus Shalihin ada belakang Bukhari Muslim ada semua, tapi banyaknya hadis Bukhari. Ngaji hak tu pun banyak ni. Tak perlu kita duduk mengaji kita sebab gini hadrat. Saya nak sebut gini, kalau hadrat nak selamat kena ikut cara sahabat. Sahabat ni kalau dia tengok maklumat khususnya berkaitan dengan agama, maklumat yang tidak pernah sabar, dia akan tanya, ambil mana maklumat ni? Takut jadi sepuluh lembu boleh kecek ambil dulu. Dia tak pernah satu ketika kata lembu topak boleh kecek. Kita tu kak, saya tak pergi. Malah sebutlah siapa pergi tu. Sebab dia jadi ulama salam. Dia cerita saya tu. Okay, ingat tak dulu? Kata lembu boleh kecek. Di Kelantan kita. Yang dia ayat orang lah malu orang. Ya. Jadi Tok Guru ni kata sebab orang duk kecek belakang. Orang kita ni kalau semua orang kecek dia kata benar. Tu style kita cara dia nilai maklumat salah tu. Yang benar tu benar.
walaupun orang kata tak benar. Yang salah tu salah walaupun semua orang kata benar. Jadi bila semua pergi situ kecek siapa dia kata dia gigi tengah rambut orang kecek lembu boleh kecek. Dia naik kereta pelik, dia puas nak kita tengok lembu jenis mana, bakar mari mana. Dia pergi siapa tu pak ni. Tak tahu takut kapal lembu tak tahu. No, pergi tak ada dek lepas tu dia sebut masa ngaji hadis dia sebut. Dia kata maklumat yang tersebar meluah ni tidak semestinya benar. Tidak semestinya benar. Jadi kita ni kadang terpengaruh sebab ramai orang buat. Kita pun kata betul. Tak. Kalau kita belajar hadis, kita akan dapat nilai itu. Bahawa benar itu benar. Dia tidak berkait dengan ramai orang. Tak mesti. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, sampai satu ketika, yang akhir ni, sampai satu ketika akan berlaku orang-orang yang betul-betul mengikut sunnah Nabi ni, mereka dalam jumlah yang sedikit, bahkan mereka rasa terasing dalam masyarakat Islam sendiri, dan mereka ni dikenali sebagai ghuraba. Mereka ni dikenali sebagai ghuraba. Nabi kata betuahnya ghuraba, betuahnya orang yang sanggup ikut hadis Nabi walaupun semua orang sudah terpesong dah kehidupan mereka, tapi dia masih kekal dengan hidup cara seperti Nabi SAW. Itu. Jadi saya sebut hadirat supaya hadirat boleh faham. Jadi kita ni kalau kita nak selamat, sebab kita bila pergi ke hari akhirat, antara agenda mula-mulanya dia kira amalan. Bila kita bangkit di hari akhirat hadirat, kalau saya tanya lah hadirat yang ada dalam masjid ni, kenapa kita bila kita bangkit daripada kubur tu kita dihimpun di satu tempat dia panggil mahsyar. Mahsyar ni mana padang mahsyar. Mahsyar ni isi makan, seperti matbah, tempat masak, mat'am, tempat makan. Mahsyar ni tempat dihimpunkan manusia, ismul makan kalau belajar bahasa Arab. Bila pergi situ tu, apa yang saya sebut secara ringkas, sebenarnya pergi situ tu hadir pada hari tu ke tempat perjumpaan umum daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir, kerana nak menghadiri satu perbicaraan terakhir. Dia panggil hisab. Mana setiap orang, saya, Tok Imam, Tok Siok, Tok Bela, semua kita semua ni, Allah akan kira sesa amalan kita atas muka dunia ni. Ulama kata amalan hak kira dosa pahala, saya akak mouse ni dia tak kira tu. Ulama kata saya pindah ambil botol air, saya tak sini hak tu tak kira di mahkamah Allah. Engko barang gitu. Ni kira hak dosa pahala. Sesa dia kira. Kena ingat kita ni. Dia proses nak menentukan benar ataupun tidak benar catatan malaikat tu, dia ada video dalam hadis. Misalnya bila tengok kis tu pada tarikh sikit-sikit, hari bulan sikit-sikit gini, awak telah curi selipar di masjid, hak minggu lepas ambil tabung, ni ambil selipar pula. Dia bila sebut tu, dia sebut dengan lengkap, ada video. Selain pada catatan dia ada video. Yang ketiga, anggota kita menjadi apa? Saksi atas perbuatan kita. Tangan kata, mulut tak boleh kecek dah sebab dia kecek lama dah dunia. Jadi di hari akhirat tak boleh kecek. Tangan kata hamba je ambil selipar tu email. Hamba je ambil. Bulu hamba kata ya, hamba ingat molek tu. Kaki kata hamba jugi. Mata kata hamba dia itar, tak ada orang hamba ambil. Masa tu email duk sujud, hamba curi selipar dia, kena saja selipar dia. Semua yang kita buat terhadap tubuh kita, wa syahida syahidun min ahli. Mana saksi dianya, saksi yang menentang dia adalah daripada juzuk tubuh dia sendiri. Cuba bayangkanlah. Lepas tu bila kira-kira, tengoklah mana lebih berat, sama ada baik atau berjahat. Jadi manusia ni proses dia untuk tentu dia ahli neraka ahli syurga, dia melalui satu proses dia panggil hisab. Hak tu sebenarnya hadis-hadirat. Situlah hadis-hadirat kita baru kita tahu kelebihan manusia. Rupanya kita tengok orang kampung kita ni, hak kita dulu kita tak pandai pun, rupanya dia wali Allah kalau gitu. Sebab apa? Sebab dia ikut sunnah Nabi. Sebab tu hadis-hadirat yang terakhir saya nak sebutnya, bahawa kita ni akan selamat dunia akhirat. Nabi kata al-qayyis, ni hadis Nabi sahih, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Mana orang yang dikatakan bijak sana, bukan sekadar bijak sini, bijak sana sampai ke hari akhirat tu, adalah orang yang mampu kawal nafsu dia, dan setiap kali dia buat sesuatu dia mengambil kira berguna ataupun tidak untuk hari akhirat. Dia ambil kira, maknanya walaupun dia berada di dunia tetapi dia berfikir cara orang akhirat, dia bukan berfikir cara dunia. Hak tu baru selamat umat Islam. Jadi semua saya sebut ni hadirat boleh direalisasikan dengan cara kita belajar hadis. Dan bila kita belajar hadis, kita akan faham Al-Quran. Sebab hadirat, kalau hadirat tahu, saya contohnya kita antara kitab turus yang saya gunalah,
di Masjid Langgar tu, mingguan, malam Jumaat semalam lah, hampir 6,000 hadis tu. Ni baru masuk hadis baru semalam, hadis 952 baru, maknanya 5,000 lagi. Nah, bila kita belajar tu, sebab syarah ulama kita syarah kita tu 42 jilid. Banyak kita dengar satu hadis kalau menyentuh tentang fiqh, disebut semua Imam Syafi'i kata gini, Imam Malik kata, kita boleh nampak rupa kita akan rasa lega, kita rasa kita tidak berseorangnya dalam ilmu agama. Kita kenal Imam Malik, kita kenal tok guru Imam Syafi'i, kita kenal ulama-ulama yang mana dia inilah yang mewarnai kehidupan umat Islam dengan hadis, tersebarnya hadis. Kita akan nampak semua, kita rasa luah. Rupanya kita ni tidak sempit ilmu kita ni. Mana kita yang ikut mazhab Syafi'i tidak berseorangnya, kita tahu ni. Sebab tu bila kita pergi Mekah, kita tengok semua orang Islam makan cara lain, bahasa pun kita tak faham. Tapi orang Islam tu piyah pun tidak piyah pun kita, kerah kekong piyah dia. Pekul dia bunyi kung gitu. Piyah dia ada tu serba kerah. Baju dia tak serupa kita pattern. Orang Islam tu. Maknanya pakaian ni hadis-hadis dia boleh berbeza-beza. Tapi akidah kena serupa. Sebab tu dia pergi Mekah belaka. Duk tawah serupa. Nak yang umat Islam ni boleh jadi beza piyah, boleh jadi beza pakaian, boleh jadi beza bahasa, boleh jadi beza makanan, tapi Islam dia tidak tengok situ. Asalkan benda halal, kamu nak makan apa pun tak apa. Tapi akhlak tu kena jaga. Bila makan baca bismillah. Kita makan pizza, baca bismillah. Boleh pahala, jadi sunnah. Minum air sejuk, minum susu kambing, buat apa pun. Bila kita minum cara Nabi, dia boleh pahala. Jadi makna orang duduk di benua mana pun dia makan gapo pun tak apa. Sebab asalkan dia ikut cara Nabi. Guna tangan kanan, baca bismillah. Hak tu dia panggil sunnah. Hak terakhir ni, hak sungguh, hak akhir sungguh ni. Salah satu ajaran besar dalam ahli sunnah hadirat. Ni ayatnya Islam kita universal. Mana-mana ajaran agama, kalau ada berlaku di tempat tertentu, contohnya amalan ni ada sini, lain tak ada. Cara tu amalan tu ada masalah. Kalau amalan tu betul-betul daripada Nabi, semua umat Islam duduk di lubang mana pun, duduk benua mana pun ada amalan tu. Tu kena fikir. Islam ni sifat dia gitu. Mana kalau kata tempat kita, saya nak sebut. Tinggal contoh tadi, telitah dah ni. Saya nak tanya hadirat. Kita boleh hadirat nak tanya saya, boleh. Sebab kata dia tanya kita. Kita tak nak tanya. Tak boleh tanya juga. Nak tanya. Saya nak tanya, bila kita puasa pada 10 Maret? Cuba sebut 10 Maret. Ke sunat puasa 10 Maret? Nah, bila kita puasa secara menyeluruh, sehingga seperti mana kita kata puasa 9 Arafah, ke puasa ni tak puasa dah ni. Nah, 10 Maret saya duduk Pondok Nali tak pernah pun puasa. Sebab pada 10 Maret tu orang kita kacau surga. Tak ada. Umat Islam kita pernah satu ketika dalam bab tu terlepas pandai. Tok guru pun. Sebab apa buat surah? Gak buat surah. 8 jam nak puasa mana? Kacau tu lelah jelek. Tak puasa. Saya tahulah sebab saya duduk Pondok Nali. Cuma saya tengok permulaan umat Islam kita puasa, khususnya kalau di Pondok Nali sekitar 4 tahun baru. Ataupun 3 tahun gitu. Puasa. Tak ada dah buat surah. Dia buat surah selepas tu. Ataupun dia buat tu kira-kiranya untuk buka puasa. Sedangkan perkara tu jelas dalam hadis zaman Nabi puasa. Inilah hadirat nak ayatnya bahawa umat Islam ni kalau katakanlah dia terlepas pandai pun, dia akan kembali pada asal. Sebab hadis tu dia tak hilang. Tapi kalau agama lain ke hadis-hadis sebab tadilah saya sebut tadi. Kalau saya kata Tok Cha di Panji tu, saya kecek dengan dia. Saya kata ni Buddha ni cawangan mana? Kita saja kita tanya, kita tak tahu nak tanya gapo, tanya gitu. Dia kata kita ni agama Buddha ni agama Buddha yang asal. Hak betul. Hak duduk di Penang ni banyak Buddha yang sesat. Kita pun pening. Rupanya dia ada mazhab juga. Mana mazhab dia saling menyesatkan juga. Umat Islam tak ada. Umat Islam dalam mazhab dia tidak saling menyesatkan. Mazhab ni semua benar. Tapi kalau kita tengok dalam agama ni, ada baca, boleh baca sendiri. Dan Syiah misalnya, tu lagi tu. Agama-agama lain saling, cuba Kristian, siapa timbul Protestan dengan Katolik tu, asalnya mazhab tu. Tapi umat Islam tak. Sebab tu kalau umat Islam bila dia tengok orang berbeza dengan dia dari sudut fiqh, dia kata sesat, mana dia ni sudah masuk perkara luar, sombak masuk air tu.
Perbezaan mazhab ni tak apa. Umat Islam memang gitu sifat dia. Itulah hadiah gitulah apa yang saya boleh sebut. Bab panjang lagi kalau nak itu. Ni insya-Allah saya bagi kepada email kita lah, dia boleh kongsi maklumat ni, boleh baca sendirilah. Insya-Allah hadirat boleh ambil maklumat daripada nota ringkas ini. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk pagi ni. Kalau ada apa-apa persoalan boleh kalau nak tanya. Sebab saya pun sekali-sekala hari ni. Pertama kali. Ada nak tanya apa-apa berkait apa yang saya sebut tadi? Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau ada boleh, kalau nak tanya tak jelas ke apa yang saya sebut tu, dipersilakan. Ya, boleh, silakan. Itulah. Dialah sebab ustaz yang baca tu boleh jadi dia gini, sebab tu saya sebut tadi, mana pengajian hadis ni dia ada peringkat tinggi, dia ada peringkat rendah, ada peringkat pertengahan dan sebagainya. Ustaz yang nak mengajar dia kena belajar, dia kena tahu, dia kena rujuk. Sebab tu maklumat ni kena update sama. Maklumat dia bergerak lebih cepat daripada umur kita. Ni ulama guna istilah gitu. Jadi kena tahu. Sebab tu kita kena tahu. Cuba tengok misalnya tersebar di internet. Bahkan ustaz tu buat mengajar kelebihan kopi. Mau kopi zaman Rasulullah ada hadis tentang kopi, pelawak hangit. Tak ada hadis maudhu pun tak ada bab kopi. Qahwah. Sehingga bila seorang tu minum kopi bau mulut dia dapat selawat malaikat doa ke ampun dia. Ikut tubik mulut ni ustaz ni ngajar di masjid. Tersebar di internet kita dengar pun lemah. Padahal dalam hadis maudhu pun tak ada. Nak ayat berkali dia jual kopi, kau dia ada share saya kat kopi pun tak tahulah hadirat. Kalau dulu sebut orang jual terung, hadis terung, hadis mata cici, semua ni orang jual mata buat hadis nego. Jadi kita nak tahu macam mana, kena belajar lah. Sebab tu hadirat kita kena belajar dengan ramai guru. Imam Syafi'i 1000 lebih guru. Tak boleh hadirat ngaji dengan guru tu lah, guru lain semua sesak, guru tu yang ngaji pakai kita je sesak. Kalau Nabi tak apa gitu. Nabi seorang pun cukup dah mengikut ulama. Tapi ulama kena ramah. Sebab kalau ulama ni salah, kita akan dapat maklumat benar daripada ulama ni. Kalau ustaz ni salah, kita akan dapat maklumat yang benar daripada ustaz. Sebab kena ngaji belakang dengan ulama mana pun. Tapi jangan kelah ayah pen tu, janganlah. Tu tak boleh lah sesak gitu tu. Ni hadirat tengok bila dengar ustaz tu kecek tak belajar, tak belajar ni. Ustaz tu tak boleh pakar. Cari ustaz lain pula. Ngaji 2-3 tahun, ada sah dia tak belagang. Tak boleh pakar juga ustaz tu. Siapa mati dengan gitu? Ya, korek Islam gitu. Lepas tu mari pula ustaz ni pula, setengah ustaz mari hak ni tak boleh ngaji dengan dia ni. Dia ni gini-gini, mari pula hak tu pula kena nyakit tu pula. Sombak molek. Sombak saluran, lepas tu mudah kena nyakit jantung. Bukan lagu tu, sebab tu bagi saya tak. Walaupun sifat 20 ni dok, macam-macam orang kata kita ngaji. Guru saya ngajar habis kitab Jawharatul Tauhid, kitab pondok tu. Kita ngaji habis. Cuma bila kita guna pengajian tauhid, bila kita tahu semua ni, kita nak guna hak mana? Kira-kira masyarakat mudah faham. Tak apa, biar kita tahu. Ni kita tak tahu, kita duk kata sesak sifat 20. Hak ni pula duk kata sesak sifat 3, tauhid 3. Jadi umat Islam saling menyesatkan. Benda ni berlaku dalam internet. Orang kafir pun tengok. Enggak dia kelih benda-benda lagu tak ada dia nak masuk Islam. Sama-sama orang agama duk balah. Serupa dengan Kristian duk balah. Serupa dengan Hindu. Dia kata gitu. Sebab kita ni, betul lah kalau kita tak setuju, tapi jangan kita sebut secara terbuka gitu. Jadi nampak umat ustaz-ustaz ni duk balah kerja dia. Hak bawah kapur ni balah cara dia. Orang politik balah cara dia. Semua balah. Bukan dia umat Islam gitu ya. Sepatut tidak berlaku gitu. Sebab kalau ada dia sebut tak betul, tegur lah. Saya ni hadirat ngaji, sebab kita manusia. Setara mana kita mesti salah. Seluruh ayat. Saya pernah sebut ayat kesalahan, kata parut tu. Saya pernah sebut mengajar pula 500 lebih ke 600 orang. Salah sebut. Satu alih ya kita keliru. Satu alih. Enggak bahasa Arab ni alih tu memberi makna. Kita kata buat nota pula tu. Saya nak bakar ni hampir-hampir dia nak bunuh ayah dia dalam satu peperangan sebab ayah dia tu kafir.
dan perbuatan dia tu dipuji dalam Quran. Sebab apa? Dia nak bunuh ayah dia tu kerana agama dalam peperangan. Ayah dia ni kafir harbi. Sedap kita sebut ya. Memang ada dalam kitab pun kita kata. Bila saya lepas ngajar tu tak ada siapa rumah. Nak ayat ni kemah umat Islam ni. Tu kita nak. Saya normal kata kalau ada rakyat yang tegur aku, saya normal akan selamat. Tak ada siapa rumah. Ada orang telefon, Ustaz Din. Saya nak pasti maklumat Ustaz Din sebut ni. Setahu saya, ayah saya nak bakar ni meninggal lama dah. Dia sebut. Kita, ya Allah, juga. Lepas tu kita pun pelik. Saya pun sebut dia. Kata saya baca dalam kitab ni. Dia kata kalau boleh Ustaz Din saya mau semula. Mana pelajar ni dia orang tua dah. Mungkin dia ngaji ramai. Jadi bila dia dengar maklumat kita sebut salah, dia boleh buat penilaian. Saya pun kelik tu tak ada pecah baju. Tengok mula. Bukan bunuh ayah dia, bunuh anak dia. Hampir-hampir dia nak bunuh anak dia nama Abdul Rahman. Sebab Abdul Rahman masa tu tidak Islam. Apa tu? Sebab dalam bahasa Arab waladun tak ada alif tu mana anak, walidah mana ayah. Ki alif sebutir. Macam mana pernah mata tak nampak alif? Bukan tak nampak, jadi nampak ada. Padahalnya waladun mana anak, walidah mana ayah. Ki alif satu. Boleh tersalah bagi gitu. Enggak kalau tak ada orang tegur, nyanyi tu. Tu ilmu agama di jenis gitu hadirat. Sebab tu hadirat ngajilah. Asalkan ulama tu orang Islam yang bagus, ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada kita tak kenal satu dua perkara, hak banyak lagi hak molek tu. Cumanya kalau ada tak betul, kita boleh pastikan tak betul. Dan kita kena latih bermuzakarah ilmu dengan guru. Ustaz, saya nak tanya gini. Sebab saya dengar ustaz tu sebut, tak usah sebut nama, tak apa, takut jadi masalah. Ustaz sebut gini. Macam mana ustaz sebut lain? Biar tanya gitu. Biar perlu ustaz. Baru ustaz tu baca nak ngaji, nak ngajar. Ni kadang-kadang kitab pun hilang. Banyaklah cerita hadirat. Ada jenis ustaz ngajar tinggal di masjid kitab. Kata ustaz ni tak baca ni. Agak hari tu agak EJK ni nyipel, nyetok mana kitab tu. Dia mari tengok tak ada kitab dia. Katanya tinggal di masjid. Jadi kalau kita duk tanya ustaz pun jadi beringat nak kecek oleh mai pokok masjid Panji ni. Nya tanya tu gak, kena bacalah kita nak ngajar ni. Kena betul kali salah jadi takut nak ngajar. Takut itulah selamatnya. Orang yang berani doa ni boleh nyakit haruk. Berani bodoh dia main Kelantan, bukan bahasa kasar, bahasa Kelantan sedang molek tu bahasa tu. Gitulah hadirat. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sebut ni boleh menjadi satu panduan lah kepada kita. Aktifkanlah pengajian hadis ni dengan cara yang betul. Belajarlah dengan ramai. Jangan kita duk istilah melebar kau tu lebar ni jadi tersekat ilmu kerana tu hadirat. Kadang kita tak tahu apa pun kita kata orang ni gini. Padahal tak tahu apa pun dengar orang kan sebut. Orang yang buat gitu dosa besar tak ada. Duk tuduh orang tu gini. Akhir sekali tersekat ilmu. Dia suruh ngaji dengan dia ya. Ada setengah ustaz gitu tolong sungguh. Dia suruh ngaji dengan dia, jangan ngaji dengan orang lain. Ada je ustaz gitu. Bagi saya tak ngaji dengan siapa-siapa. Kita ngaji dengan ramai, ngaji dengan ramai ustaz, selamat kita. Selamat. Bahawa kita dapat maklumat yang lebih besar. Itu sebenarnya cara orang Islam. Gitulah hadirat, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hantar kepada tu email lah. Boleh kongsi lah insya-Allah.